Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, kita mulakan kuliah kita pada kitab Hidayatus Salikin. Okey, yang bagi salam Tuan Haji Noh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan sahabat-sahabat yang lain. Okey, insya-Allah. Kita mulakan pada kitab Hidayatus Salikin, muka surat pada muka surat 170. Sahabat-sahabat yang mengikuti kelas menggunakan kitab Hidayatus Salikin cetakan yang diuruskan oleh Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraki ni, yang macam ni, muka surat 170, sambungan perkara yang berkaitan dengan takabbur. Pada poin yang nombor 4, poin nombor 4, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Dan kata Imamul Ghazali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah adalah salah satu daripada kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ghazali ni dia banyak mengarang kitab. Jadi tidak ada orang yang hebat yang macam Imam Ghazali ni. Sebab itu dia digelar sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam maksudnya hujjah bagi agama Islam ni. Kalau sebut bidang usuluddin, dialah juara. Banyak kitab-kitab karangannya dalam bidang usuluddin, dalam bidang usuluddin. Kalau banyaklah kitab al-iqtisad fil i'tiqad dan macam-macam lagi. Kalau disebut dalam bidang usul fiqh, dialah antara juaranya. Antara kitab yang dikarang dalam usul fiqh al-Mustasfa yang banyak dipelajari di universiti-universiti dalam bidang usul fiqh. Kalau disebut dalam fiqh Imam Syafi'i, jadi Imam Ghazali juga antara juara dalam kitab dalam fiqh Imam Syafi'i. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i dalam fiqh Imam Syafi'i. Antaranya kitab Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, Tahsinul Ma'akhis dan macam-macam lagi lah. Banyak kitab-kitab Imam Al-Ghazali dalam fiqh. Bila disebut dalam bidang tasawuf yang kita sedang hadapi ni, maka sudah tentu Imam Ghazali lah juaranya. Hebat dia Imam Ghazali ni.
Antara kitab yang masyhurnya kitab Ihya Ulumuddin, yang dipuji oleh ulama-ulama. Kata ulama, apa benar kadal ihya'u an yakuna Qur'anan. Hampir-hampirlah kitab Ihya itu nak menjadi seperti Quran. Hampir-hampir, bukan sama. Itu pujian. Kada isim lil muqarabah, dia panggil untuk mendekat. Muqarabah maknanya hampir. Jadi itulah antara kehebatan Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Jadi kehebatan dia sukar ditandingi sampai sekarang lah. Baik. Antara kitab Imam Ghazali dalam bab apa benda tasawuf ini, iaitu kitab masyhur, iaitu Bidayatul Hidayah. Dan kitab itu pun ada diterjemahkan. Dan kitab itu diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Filembani. Syekh Abdul Samad Al-Filembani, pengarang kitab kita Hidayatul Salikin, dia terjemah dan dia tambahkan poin-poin penting yang terkurang, yang tidak disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Akhirnya menjadi kitab yang kita sedang baca ni, Hidayatul Salikin. Jadi Hidayatul Salikin ni pokoknya adalah pokok Bidayatul Hidayah. Pokok dianya Bidayatul Hidayah. Kemudian ditambah oleh Syekh Abdul Samad Al-Filembani menjadi sebagai Hidayatul Salikin. Baik. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah? Wal mutakabbiru huwa alladhi in wu'iza anifa aw wa'aza annafa. Artinya orang yang takabur itu ialah orang yang jika ditegur oleh orang lain maka ia marah. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kalau kamu nak kenal sifat orang yang takabur itu, orang yang sombong, ialah orang yang apabila dia ditegur, dia akan rasa marah. Dia akan marah. Dia tak boleh ditegur. Ini perangai orang takabur. Tapi kalau orang ni insaf, orang ni tawadhu', rendah diri, kalau dia salah, dia menerima teguran. Sebagaimana kuliah yang lepas, saya telah sebutkan beberapa kisah bagaimana ulama-ulama menerima teguran. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri pun, bila dia terlupa dalam ibadat manasik, ibadat haji, bila ditegur oleh siapa, bila ditegur oleh apa benda ni, tukang cukur, cukur rambut. Waktu selesai buat haji tu kan nak cukur rambut tu, tahlul tu. Jadi Abu Hanifah duduk dan menghadap ke arah lain, kan? Jadi budak tukang cukur tu, wahai imam, hadap arah kiblat, tuan guru. Jadi benda yang ditegur oleh tukang cukur tadi, pada tukang cukur saja, ini Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Jadi dia pun okey betul, kan? Kemudian dia kata cukur belah ni, belah kanan dulu tuan guru. Mulakan belah kanan, kan cukur sunat belah kanan. Okey. Oh ya, okey. Cukup belah kanan dulu. Kemudian Abu Hanifah tanya berapa harga. Kemudian kata budak tukang cukur itu tidak sepatutnya diletakkan syarat dalam mencukur rambut ini. Sebab antara benda makruh diletakkan syarat musyaratah, tak syarat ketika mencukur tahlul tadi. Tapi Imam Abu Hanifah seorang yang alim, seorang yang merendah diri, mutawadhi', maka bila ditegur oleh sesiapa saja, orang yang budak-budak pun diterima teguran itu. Itulah kita kena jadi macam itulah. Kadang-kadang susah juga. Sebut tu boleh, tapi nak amalkan tu susah. Kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang orang yang tegur kita tu budak-budak, baru habis belajar. Kita walaupun tua, tapi tak berilmu. Jadi yang menegur itu, dia betul. Jadi kita kena terimalah walaupun yang tegur itu budak. Pernah terjadi di satu masjid, saya datang kuliah. Ada seorang budak tu datang jumpa kat saya, dia kata, "Ustaz, dalam kuliah nanti cuba Ustaz sebut sikit mengenai rapatkan saf." Rapatkan saf. Ini cerita sebelum PKP lah. Lama dah cerita ni. Jadi saya tanya, "Kenapa?" "Sebab Ustaz, di sini ada satu hari saya tegur pakcik tu, pakcik yang regular semayang berjemaah lah. Bila dia duduk berdiri, dia berdiri nak dalam saf ni, dia duduk jauh sikit, dia tak rapat saf. Jadi saya tegurlah dia, saya kata,
pakcik, saya tegur pelan, rapat sikit. Kan? Dia naik angin dah marah. Marah lah pasal budak yang tegur dia. Budak muda. Dia dah tua dah. Jadi dia pun bisik kat telinga budak tu sambil marah. Kau tak payah sibuk lah. Aku semayang, kau tak lahir lagi. Dia sebut macam tu. Kau tak payah sibuk lah. Aku semayang, kau tak lahir lagi. Jadi maknanya benda-benda macam ni lah yang susah kita nak amalkan. Sebenarnya merapatkan saf itu kan benda betul. Jadi bila orang tu tegur, kita tak nak terima. Ini tanda takabur lah. Benda yang ditegur tu betul. Melainkan benda yang ditegur tu benda salah. Sifat orang yang tawaduk, dia tak tengok siapa yang menyampaikan ilmu, tetapi dia melihat apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan itu betul, terima. Dia terima. Baik. Kemudian kata dia, jika ia menegur orang, wa'aza an-nafa. Jika ia menegur orang, maka dengan perkataan yang keras, dan ia suka menegur orang tetapi tiada mahu ditegur oleh orang lain. Ini juga sifat takabur. Kalau dia tegur orang, tegur keras-keras. Boleh dapat kat dia satu peluang. Habis. Semayang pun tak sah. Satu masjid dengar. Kaki pun tak lipat masa sujud. Apa ni macam ni? Kan? Jadi tuan-tuan semua, cara macam tu, cara tak betul. Cara menegur macam tu, cara sombong. Kan? Cara sombong. Menyebabkan mudarat kepada siapa? Kepada diri sendiri. Bahaya pada diri sendiri. Bahaya tak apa? Kerana dalam diri kita ada sifat sombong. Yang kedua, menyebabkan budak tu tadi, orang yang semayang tak betul tadi, kalaulah dia ni jenis orang yang pemalu, dia tak akan datang dah semayang tu. Dia kata, sampai akhir kehidupan aku pun aku tak akan datang semayang berjemaah. Kan susah. Tengok Nabi SAW. Orang Arab Badui datang ke dalam masjid, kemudian kencing dalam masjid. Kencing. Jadi Nabi tahu, orang tu dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak akan kencing dalam masjid. Kan berbeza orang yang langgar perintah dalam keadaan dia sombong dan sebagainya, itu bab lain. Ini memang orang ni dia tak tahu. Dia jahil. Jadi sahabat Nabi bangun nak kejar dia. Orang Kedah kata nak ligan dia. Kan? Jadi bila sahabat bangun nak kejar, Nabi kata tinggalkan dia. Biarkan dia kecil sampai habis. Sebab kalau dikejar dia bangun, dia berlari, habis air kecil merata-rata dalam masjid. Yang kedua, memudaratkan dia. Mungkin kencingnya tak habis lagi. Jadi memudaratkan kepada kesihatannya. Jadi selesai tu, Nabi suruh segerakan bawa air dan jerus air ke atas tempat yang dikencing oleh Badui tadi. Jadi Nabi kan rahmat, kasih sayang. Cara nak tegur dan sebagainya, tak adalah bagi marah dan sebagainya. Jadi itu cara Nabi SAW. Jadi bila dia tegur orang dengan keadaan yang keras. Dapat peluang kat dia, nanti dia balun cukup-cukup kan. Dia tak fikirlah perasaan orang tu dan sebagainya. Kemudian dia tak suka orang, tetapi dia suka menegur orang tetapi tiada mahu ditegur oleh orang lain. Dia ni suka je menegur orang. Orang tegur belakang dia, ni tak betul, ni tak betul. Tapi kalau orang tegur dia, orang cakap kat dia, melompat, aku pula tak betul, kata dia. Kan? Aku pula tak betul. Tapi time dia tegur orang, tuan-tuan semua, kalau kita suka menegur orang, kita kena bersiap sedia untuk ditegur orang. Itu macam tu. Kalau kita suka menegur orang, kita kena bersiap sedia untuk ditegur orang. Kan? Kalau kita ingin menjadi pokok yang tinggi, bersiap sedialah untuk menjadi untuk ditiup angin. Kan? Pokok kelapa dia tinggi, angin tiup lah. Itu memang gitulah. Kita dah nak jadi orang yang tegur orang, orang yang hebat. Kan? Tegur orang ni mesti orang hebat lah. Kan? Orang tengok, hebat dia, ustaz, tok guru, kan? Dan sebagainya. Tapi kita kena bersedia lah untuk ditiup angin dan sebagainya. Maksudnya bersedia untuk dicoba dan diuji oleh orang, dan juga ditegur oleh orang. Habis, selesai. Maka demikianlah adanya. Yang kelima, sesiapa yang melihat dirinya lebih mulia daripada sesuatu,
yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sesiapa yang melihat dirinya lebih mulia daripada sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, walaupun daripada binatang. Walaupun yang dia lihat tadi, dia rasa mulia daripada binatang, maka ia adalah orang takabur. Allah. Kita tengok anjing. Anjing. Kita tengok babi. Itulah binatang paling hina sekali dalam dunia ni, anjing, babi lah. Kerana kedua ini ialah najis mughallazah. Dari sudut pandang kita lah. Mungkin binatang lain tak sama dengan itu. Kita buat contoh, kita tengok anjing dan kita tengok babi. Tengok anjing. Tengok anjing tadi, kita rasa kita mulia pada anjing. Kita rasa terdetik dalam hati kita, kita mulia daripada anjing. Maka mengikut Syekh Abdul Samad Al-Falemban ni, orang yang macam tu dah masuk dah sikit penyakit takabur. Jadi dia kata, sesiapa yang melihat dirinya lebih mulia, melihat tu dia perasan diri dia lebih mulia daripada sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, daripada mana-mana makhluk Allah Ta'ala, walaupun daripada binatang, maka ia adalah orang yang takabur. Itu orang takabur. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab bukan dia mulia daripada anjing tu pun. Anjing dengan dia rasa dia mulia daripada anjing. Tapi pada hakikatnya, sebenarnya berkemungkinan anjing tu lebih mulia daripadanya. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab binatang tidak akan masuk ke dalam neraka. Tak ada binatang yang masuk dalam neraka, tuan-tuan. Walaqad zara'na li jahannama katsirin minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami sediakan bagi neraka itu ramai di kalangan jin dan manusia. Tak ada binatang masuk dalam neraka, tuan-tuan semua. Tak ada binatang yang masuk dalam neraka. Tetapi manusia kita yang kita rasa mulia ni mungkin menjadi penghuni neraka, mungkin. Tetapi binatang yang masuk ke dalam syurga ada. Ada binatang yang masuk ke dalam syurga. Mengikut beberapa riwayat, antara binatang yang masuk dalam syurga ialah anjing Ashabul Kahfi, yang kata setengah ulama nama dia Qithmir. Jadi anjing Ashabul Kahfi ni boleh masuk syurga, kan? Jadi kita belum tentu lagi masuk syurga. Dan binatang ni tuan-tuan semua, bila datang ke akhirat besok-besok, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia tanah. Dia jadi tanah. Sebelum manusia ni dihukum, diadili, tuan-tuan semua, binatang ni diletakkan di satu dataran. Kemudian Allah Ta'ala adili binatang dulu. Mana-mana binatang yang bertanduk di dunia ini, yang menanduk binatang yang tak bertanduk di dunia ini, Allah Ta'ala tukar tanduknya, beri kepada binatang yang tak bertanduk. Kemudian binatang tu tadi menanduk binatang yang menanduknya di dunia dahulu. Kemudian habis, selesai dah balasan kisras itu, Allah Ta'ala kata apa benda? Kunu turaba. Hei, jadilah kamu semua tanah. Jadi tanah, hancur lebur begitu je. Jadi orang kafir kata apa? Ya laitani, dalam akhir surah An-Naba tu, amma yatasaalun tu, ayat terakhir sekali apa nak? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir pun bila tengok macam tu, dia kata apa? Ya laitani. Alangkah bagusnya kalau aku ni kuntu turabat, jadi tanah macam tu, selesai, tak payah masuk neraka. Hak dia duk tunggu tu nak masuk neraka. Waliyadzubillah, minta Allah Ta'ala lindungkan kita daripadanya. Jadi payah ni semua, tuan-tuan. Sebab itu kita kena banyak bertaubat pada Allah Ta'ala daripada dosa-dosa hati. Kadang-kadang kita rasa aku tak ada buat dosa ni. Ya, dosa anggota zahir mungkin tak ada buat ini. Kita sedar, kita tak merompat, kan? Kita tak tengok benda haram, kita tak mencuri, tak ada apa. Kita ada buat apa. Tapi yang kita tak sedar, yang ada dalam hati kita itu berkemungkinan juga kita buat tanpa kita sedari, iaitu dosa-dosa hati. Sepatutnya engkau mengetahui bahawa kemuliaan itu adalah orang yang dimuliakan Allah Ta'ala di negeri akhirat, iaitu orang yang takutkan Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum, surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya bahawa semulia-mulia kamu di sisi Allah
ialah orang yang terlebih takut kepada Allah Ta'ala dari kalangan kamu. Jadi hendaklah kita sedar, orang yang paling mulia sekali di sisi Allah ialah orang yang takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang paling mulia. Bukannya kerana kedudukan dia, bukannya kerana pangkat dia, bukannya kerana apa. Ialah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, ialah orang yang takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, sebagai penutup, sebelum kita pindah pada kitab yang kedua, sebab itu satu hari ada tetamu datang ke rumah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, semua orang kenal, khalifah yang hebat tuan-tuan semua. Dia dikatakan Khalifah Rashidin yang kelima. Digelarkan macam tu. Walaupun Khalifah Rashidin tu ada 4, tapi keadilannya, kehebatannya itu diberikan gelaran dia Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Baik. Satu hari datang tetamu di rumah Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba pelita yang dipasang tu nak mati. Maknanya habis minyak. Maka Umar bin Abdul Aziz kata, tunggu kejap, aku nak pergi tambah minyak dalam pelita. Tetamu tadi terkejutlah. Ni kan Amirul Mukminin, raja bagi sekalian orang mukmin. Maka kata tetamu tadi, tak boleh ke panggil khadam tu? Kata dia, khadam baru je tidur. Malam kan, baru start tidur je. Tak nak ganggulah, baru start tidur. Kan? Kamu nak pergi tambah minyak kat dalam pelita, wahai Amirul Mukminin. Sedangkan kamu Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kan? Zahabtu Umaran wa raja'tu Umara. Aku pergi pun dalam aku ni masih Umar. Aku pergi pun aku ni Umar lagi. Aku balik pun aku pun Umar juga. Tak ada kata kurang sikit pun. Bila aku pergi, aku jadi orang lain. Balik jadi orang lain. Tak berbeza pun. Itulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Aku pergi pun masih Umar. Aku balik pun masih Umar. Itu kita kena letak gitulah. Kan? Tidak mengubahkan apa pun pada diri kita dengan sifat tawaduk kita. Kemudian tajuk yang seterusnya, hendaklah menganggap diri sendiri lebih hina. Wallahu alam. InsyaAllah sambungannya pada kuliah akan datang. Baik, kita masuk kepada kitab yang kedua, iaitu kitab Pedoman Solat Berjemaah, karangan Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman, ayahanda kepada guru saya Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Rahman, Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Okey. Kita sambung pada muka surat 20. Okey, pada muka surat 20. Kalau ada sebarang soalan, tuan-tuan tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan boleh tanya. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya cuba jawab. Kalau tak boleh, saya tanya orang lain. InsyaAllah. Muka surat 20. Kita berada pada baris yang baris yang keempat daripada atas. Muka surat 20, baris yang keempat daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Maka jika datang laki-laki yang lain, takbir ia daripada kiri imam, kemudian takhir kedua-dua daripada imam pada ketika berdiri atau rukuk, hingga jadi satu saf di belakang imam. Sekarang ni kita masih membincangkan tentang susunan saf. Katakanlah seorang ni, kita dah sambungan daripada kuliah yang pada Ahad lepas. Seorang ni dia semayang sebelah imam. Semayang sebelah imam, susunannya imam seorang, makmum seorang, semayangnya di sebelah imam, di sebelah kanan. Pada kuliah lepas saya sudah sebutkan susunan ini. Maksudnya imam seorang, makmum seorang duduk di sebelah kanan dan belakang sikit daripada tumi imam. Itu saja, bukan belakang jauh sebagaimana yang dibuat oleh ramai orang masyarakat Melayu kita ni lah. Orang-orang kita di Malaysia ni gitu. Dia jauh sangat. Tak, bukan jauh sangat. Dia kata, kalau dalam Fathul Mu'in dia kata bi anta ta'akhkhara
asabi'uhu an akibi imamihi. Bahawasanya ke belakang sikit jarinya itu daripada tumit kaki imamnya. Itu je, bukan belakang jauh. Ke belakang sikit daripada tumit kaki imam. Jadi ni kata ni buat gambaran tu macam tu kan. Tumit katalah ni tumit, belakang sikit je. Sebelah kan. Baik, selesai masalah tu. Kemudian selesai daripada itu, katalah datang seorang lagi yang nak berjemaah yang kita sambung hari ni. Datang lagi nak berjemaah yang kita sambung ni. Dia duduk di mana? Dia datang seorang lagi. Maka cara yang betulnya ialah dia datang dan duduk di sebelah kiri imam. Jadi sekarang ni imam duduk tengah-tengah, kan? Ada di sebelah kanan dia ada seorang lelaki, di sebelah kiri dia seorang lelaki. Yang seorang baru datang ni dia pun takbir, Allahu Akbar. Bila dia takbir, maka selepas daripada takbir apa nak buat? Lalu kata dia dalam ni, kemudian takhir itu makna ke belakang. Kedua-duanya, mana dua-dua orang tadi pun undur ke belakang daripada imam. Jadi dua-dua tadi pun berundur ke belakang dan mencantum. Undur ke belakang dan mencantum, duduk di belakang imam. Jadi undur tu pada waktu mana? Pada ketika berdiri atau rukuk. Dua tu saja boleh undur. Jangan undur pada waktu yang lain. Time sujud tak boleh undur, kan? Pada ketika berdiri ni qiyam dan i'tidal dua, kan? Ataupun ketika rukuk pun boleh, walaupun susah tapi bolehlah. Boleh lagi. Tapi kalau rasa membawa pada jatuh dan sebagainya, tak sahlah. Tunggu i'tidal nanti. Itu saja, dua keadaan tu saja boleh undur. Jangan undur time lain. Time sujud berundur tuan-tuan semua, meleceh habis hidung. Kan? Jadi undur pada waktu berdiri atau rukuk sahaja. Undur tu tadi hingga jadi satu saf di belakang imam. Jadi hingga jadi satu saf di belakang imam. Jadi macam mana cara nak undur? Jadi kita undur ke belakang satu tapak. Kemudian tapak yang kedua ni letak sama. Letak sama. Itu dah dikira dua tapak dah, berhenti kat situ. Jangan bergerak lagi. Kalau dia bergerak sekali lagi, tu dah kira tiga. Jadi undur, kemudian letak sama tapak. Dua, satu. Dia kaki ni, dia satu kira satu. Satu kaki kira satu gerakan. Dia besar. Adapun tangan pergi dan balik kira satu. Kaki satu lagi dua. Macam tu. Jadi untuk mengelak, walaupun ada khilaf juga bab tu, tapi kita ambil pendapat yang lebih cermat, lebih berhati-hati, maka kita satu, dua. Berhenti kat situ dulu sekejap. Kira-kira berpisah pergerakan tadi dengan pergerakan ini. Berpisah. Dua tak apa lagi. 3 kali berturut-turut batal sembahyang. Kemudian undur sekali lagi. 1, 2. Okey, selesai. Berhenti situ. Kemudian dah kira berpisah dah pergerakan tadi dengan yang sebelumnya, barulah bercantum bagi rapat. Jadi gerakan kaki dia lain. Digerakkan kaki satu, dikira satu. Undur balik kira dua. Tangan pergi dan balik satu. Sebab dia ringan sikit. Dalam kiraan bab membatalkan sembahyang, kan gerak 3 kali sembahyang tu batal. Jadi kalau tangan ni satu pergi balik, itu satu. Bukan kata pergi satu balik dua, tak. Pergi balik satu. Macam tu. Adapun yang jari ni anggota kecil, tak ada masalah. Okey, selesai. Jadi bila dah belakang tadi, dia pun mencantum jadi satu saf. Itu keadaan dia. Baik, sekiranya tempat di belakang tu sempit, di depan tu luas, maka nak buat macam mana? Imam yang pergi ke depan. Tak disebut dalam kitab ni. Kalau belakang tu sempit,
maka imam pergi ke depan. Boleh juga. Imam pergi ke depan, makmum duduk situlah, pasal belakang tak boleh dah. Boleh makmum bagi syarat sikit, di belakang imam letak tangan gitu, macam seolah tolak sikit lah. Maka imam pun faham lah, dia pun ke depan. Yang tolak kuat tersembam untuk imam tadi. Baik, selesai. Dan berdiri di belakang imam dua laki-laki atau beberapa laki-laki yang hadir berserta, yakni bersama-sama. Kalau ada dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih ni, maka dia susun saf belakang tu imam bersama. Sama-sama susunlah di belakang tu imam dengan jaraknya tidak melebihi 3 hasta. Mengikut Imam Ibn Hajar, jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih daripada 3 hasta, maka dia meluputkan fadilat berjemaah di sisi Ibn Hajar. Pendapat Imam Ramli kata tak apa, tidak meluputkan fadilat solat berjemaah tadi. Tidak menghilangkan fadilat solat berjemaah. Itu khilaf. Jadi jarak antara satu saf dengan saf yang lain ialah 3 hasta. Okey, 3 hasta. Ni 1 hasta, 3 hasta. Jadi walaupun benda ni benda khilaf, tapi kita ambil perhatianlah, kerana Ibn Hajar kata hilang fadilat 27. Jadi ada juga setengah-setengah masjid, zaman PKP ni pun kita kena raikan lah, sebab benda ni tak apa, 3 hasta dah jauh kan, dah boleh dah. Saya ingat mungkin boleh dah 3 hasta tu. Tak apalah kalau PKP ni tak boleh, okey. Ada juga sebelum PKP ni, imam dia tempat duduk imam dengan saf yang pertama ni agak terlalu jauh. Terlalu jauh. Yang ni masalah sikit. Jadi jangan terlalu jauh antara satu saf dengan saf yang lain. Imam dengan saf pertama dengan saf kedua. Kalau PKP ni kita tengoklah, tengok arahan kerajaan nanti macam mana. Kerajaan kata tak sesuai macam ni, kesihatan kata tak boleh. Itu bab lain lah. Ad-darurat tuzilul karahah. Darurat menghilangkan makruh tu tadi. Tapi kalau suasana, mudah-mudahan suatu hari nanti Allah Ta'ala angkat penyakit COVID ni semua, hilang daripada muka bumi ini. Kalau suasana macam biasa, maka jarak di antara satu saf dengan saf melebihi 3 hasta, kiri dan kanan melebihi 3 hasta dan sebagainya, maka hilang fadilat berjamaah. Baik, itu dia. Dan sunat okey. Oh, dia tak ada, habis dah dari situ. Kemudian perempuan. Kalau perempuan seorang, macam mana? Dia tak ada sebut di sini. Perempuan seorang. Kita semayang dengan isteri kita. Isteri kita perempuan lah. Kan? Kalau isteri lelaki, pelik pula. Kan? Jadi maknanya isteri kita perempuan. Walaupun dia isteri kita. Kita semayang dengan mak kita. Walaupun mak kita. Kita semayang dengan adik-beradik perempuan kita. Walaupun dia mahram kita. Apatah lagi dia bukan mahram kita. Maka cara perempuan ialah, saya petik daripada kitab Fathul Mu'in, dia kata apa? Fatakifu khalfahu wa kharaja bidzakari al-unsa fataqifu khalfahu ma'a mazidi ta'akhurin. Maka bila disebut lelaki tak termasuk perempuan. Perempuan tu macam mana? Hendaklah dia berdiri di belakang imam lelaki tadi kalau dia seorang, ma'a mazidi ta'akhurin, dengan jauh, mazidi ta'akhurin maksudnya dengan ke belakang, bertambah ke belakang, walaupun melebihi daripada 3 hasta. Tak apa. Kita sebut tadi, yang saya sebut tadi, kalau jarak antara imam dengan makmum, satu saf belakang imam dengan imam melebihi 3 hasta, maka hilang fadilat berjamaah. Tapi untuk kes perempuan, apatah lagi kalau perempuan itu bukan mahram, dia datang nak semayang, dia duduk jauh 10 hasta daripada kita. Kan? Sebab kita dengan dia bukan mahram, tapi dia nak semayang dengan kita, duduk jauh 10 hasta daripada kita.
itu sah dan tetap dapat fadilat berjemaah 27 tadi dapat. Sebab apa? Sebab perempuan memang dituntut untuk jauh. Mazidi ta'akhurin, tambahkan jauh. Kan? Adapun bagi lelaki, kalau lebih daripada 3 hasta, maka mengikut pendapat Ibn Hajar, dia tidak dapat fadilat berjemaah. Terkecuali musim darurat ni lah. Itu bab lain. Boleh? Jelas. Jadi, ada juga yang tanya saya, kadang-kadang bila semayang berjemaah di rumah, musim PKP ni kan, duduk di rumah, tak pergi ke mana, semayang berjemaah dengan isteri duduk di sebelah. Isteri duduk di sebelah kanan, pasal isteri. Kan? Ataupun duduk sebelah kiri. Ataupun mak duduk sebelah kanan. Ataupun anak perempuan duduk sebelah kanan. Saya tak batal semayang dengan dia, Ustaz. Anak perempuan saya. Bukan isu batal, tapi susunan saf. Jadi kalau ruang itu luas, kita duduk di tepi, perempuan tadi duduk kat tepi kita, sama ada belah kiri atau belah kanan, maka itu mengikut Ibn Hajar, hilang fadilat semayang berjemaah, tak dapat 27. Mesti duduk di belakang. Baik, sambung di sini. Dan sunat berdiri pada saf awal. Kerana sabda Nabi SAW, jikalau mengetahui manusia akan kelebihan pada bang tu azan, dan saf awal, saf yang pertama. Saf pertama tu maksudnya saf di belakang imam. Di belakang imam tu dipanggil pertama. Tiba-tiba tiada dapat melainkan dengan undi. Tak dapat nak bang, tak dapat nak duduk saf yang pertama, melainkan terpaksa mengundi. Berebut kan? Jadi terpaksa mengundi. Nescaya menuntut undi oleh mereka itu. Kalaulah manusia tahu, kata Nabi, apa fadilat yang ada pada azan, fadilat yang ada pada saf pertama, kemudian tak dapat melainkan terpaksa mengundi, maka mereka akan mengundi. Kalau mereka tahu betul-betul. Tapi hari ni tak. Tak ada orang berebut nak jadi muazzin. Hak berebut nak jadi imam. Bergaduh-gaduh nak jadi imam. Kan? Merajuk-rajuk tak dapat jadi imam. Allah, apakah hal pula imam ni satu tanggungjawab. Kan? Kalau tak jadi, alhamdulillah, kita tanggungjawab. Kalau bacaan kita tak sah orang di belakang. Kan? Susah nak bawa orang. Driver ni kan susah. Kan? Kita penumpang relax je. Macam bawa kereta lah, penumpang dia relax duduk je. Driver ni kena tengok celik mata kan. Kena tengok lampu merah. Dia tak boleh terlelap, tak boleh apa. Kita nak tidur pun tak apa, nak minum, nak makan pun tak apa. Buat apa nak cari kerja susah-susah. Tapi ramai orang berebut nak jadi imam. Tapi jadi Bilal, muazzin ni, jarang orang berebut. Tu. Yang kedua, saf yang pertama. Saf yang pertama ni kalau terpaksa mengundi pun, Nabi kata dia mengundi. Tapi orang kita ni pelik. Depan dia kosong betul-betul. Dia boleh pula sila. Sila buat apanya? Kan Nabi suruh berebut. Bukanlah berebut. Berebut mana? Kena kosong. Depan kita dah. Perut masuk lah. Sebab itu orang Arab, tuan-tuan semua, kalau saf depan kosong, dia kan datang pergi ke depan. Tapi dia tak kena jugalah sistem tu. Mungkin mazhab dia tak apa, tapi kita tak boleh tiru macam tu. Dia berjalan pum. Itu banyak berjalan batal sembahyang. Kan? Cuma kita orang mazhab Syafi'i tak sempat sokmo lah, pasal kita jalan setapak berhenti dulu. Dia bubuk masuk dah. Kan? Jadi maknanya kena berebut sah yang di depan. Berebut sah depan tadi. Jadi makruh kita kata sila. Sebab dalam kaedah fiqh dia sebut macam ni. Al-isaru fil qurubi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Melebihkan orang lain dalam amal ibadat, makruh, tapi dalam bab lain itu sunat. Dalam bab amal ibadat tadi, dalam sah depan tu kosong, kita kata sila, itu hukum dia makruh. Tapi dalam bab lain sunat. Contohnya ada air sikit. Kalau kita minum habis air ni, kan, kita minum habis, tapi orang sebelah pun dahaga juga. Kita utamakan orang sebelah dalam bab keduniaan selain ibadat, itu hukum dia sunat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dalam Quran. Mereka melebihkan orang lain walaupun mereka lebih memerlukan juga.
Kan? Itu tak apa macam tu. Jadi jangan kita sila-sila. Jangan buat benda macam tu. Jadi kosong, masuk depan. Kita dulu masuk. Duk sila buat apa? Sila ni dalam hal keduniaan. Awak ambil dulu lah. Tapi hal keduniaan berebut pula. Tak semua. Tendang-tendang orang gitu kan. Hal ibadat, kita duk sila-sila. Macam tu lah. Jadi tak kena. Cara macam tu tak betul. Dari segi kaedah. Baik. Jadi hadis yang kita sebut tadi itu riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian saf yang kedua. Kalau tak dapat saf yang pertama, saf kedua. Dekat pada saf pertama. Dan begitulah hingga ke belakang imam. Begitulah. Nombor 3 dengan nombor 2 lebih baik nombor 2. Nombor 3 dengan nombor 4 lebih baik nombor 4. Itulah ke belakang seterusnya. Baik. Dan afdal tiap-tiap saf itu di kanan imam. Dan di kanan imam aula daripada hampir kepadanya pada kiri imam. Kita masuk saf yang pertama kosong lagi, kanan pun kosong, kiri pun kosong. Kiri kan, kiri 2 orang, kanan 3 orang. Maksudnya di belah kiri ni kalau kita masuk lebih dekat pada tu imam. Di belah kanan kalau kita masuk jauh pada tu imam. Sebab di kanan ada 3 orang dah. Di kiri baru ada 2 orang. Maka apa kata dia? Dia kata apa benda? Di kanan dan afdal tiap-tiap saf itu di kanan imam. Dan di kanan imam maksudnya kita duduk di sebelah kanan imam, aula lebih utama daripada hampir kepadanya kepada imam pada kiri imam. Pada kiri imam. Walaupun duduk di kiri lebih hampir, kanan jauh sikit, lebih afdal di kanan lagi. Ini kena tengok sebab ada juga kadang-kadang kita masuk, kita tengok saf kosong belah kiri belah kanan. Kita duduk belah kiri. Pasal apa? Pasal saya suka duduk sebelah sini. Saya selalu duduk belah sini. Saya selesa duduk sebelah sini. Yang tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena ikut apa yang digariskan oleh syarak. Walaupun dia benda sunat. Kita kan nak cari pahala ni. Orang meniaga, macam ibarat orang meniaga, 10 sen pun dia kira untung dia. Kalau 10 sen tu tak dikira, habis lah. Alah tak apalah 10 sen. Dah 10 sen tu lah untungnya. Jadi jangan kita kata alah sunat je. Itu orang otak dia tak ada bisnes. Kan? Bisnes akhirat ni dia panggil. Bisnes akhirat. Kena fikir semua. Kena fikir semua. Jadi fikiran kita apa benda? Dia panggil akhirat minded. Bukan business minded. Akhirat minded. Fikir semua. Walaupun sekecil-kecil. Pada hari Jumaat pakai baju putih, dapat pahala sunat. Pakai wangi-wangian, dapat pahala sunat. Kan? Pergi awal ke masjid, kita kata, boleh pergi masjid lah. Selangor tak boleh lagi. Tempat-tempat boleh pergi masjid. Semua itu kita kata, alah sunat itu. Jangan gitu tuan-tuan semua. Jangan fikir macam tu. Sebab kita kena fikir macam orang berniaga. Orang berniaga, 20 sen pun dia kira untung. Baik macam tu. Ke belakang mana tadi? Kita masuk duduk belah kanan. Jadi saya ulang balik. Dan di kanan imam aula daripada hampir kepadanya pada kiri imam. Habis. Dan mendapat saf awal aula lebih utama daripada mendapat rukuk yang lain daripada rekaat yang akhir. Kita sekarang ni contoh. Tu imam duduk tengah rukuk. Okey? Kalau kita masuk ke saf pertama, kita tak sempat dapat rukuk dengan tu imam. Kalau kita apa benda duduk di belakang, kita sempat rukuk dengan tu imam. Kita duduk di belakang, kita sempat rukuk dengan tu imam. Mana yang lebih afdal? Rukuk dengan tu imam dapat rakaat tu ataupun kita masuk saf yang pertama? Kata dia lebih afdal kita masuk saf yang pertama. Walaupun terlepas rukuk, terlepas rakaat daripada tu imam tu, dengan syarat itu bukan rukuk yang terakhir. Kalau rukuk terakhir macam mana? Sebab tu dia kata yang lain daripada rakaat yang akhir. Adapun mendapat rukuk rakaat yang akhir aula lebih utama daripada mendapat saf awal.
Tapi kalau kita pergi tu imam dah duduk rakaat yang terakhir, rukuk yang rakaat yang terakhir, maka kita takbir Allahu Akbar, rukuk bersama dengan imam lebih afdal daripada kita dapatkan saf yang pertama. Kenapa? Mungkin tanya, Ustaz, boleh lagi selagi tu imam tak bagi salam? Ya, boleh lagi. Tetapi isu sekarang ni sunat. Afdal. Yang macam mana afdal? Kita takbir dulu sebelum masuk saf pertama. Sebab apa? Sebab ada ulama yang mengatakan tidak mendapat rakaat melainkan mendapat satu rakaat dengan imam. Jadi keluar daripada khilaf lebih utama. Lebih utama. Jadi kita takbir Allahu Akbar, kemudian barulah kalau boleh nak masuk saf pertama pun masuklah saf pertama. Kalau itu dah rukuk rakaat yang terakhir. Dan sekurang-kurang saf 2 orang. Maka makruh makmum tertunggal daripada saf sejenisnya. Paling minimal dipanggil saf tu 2 orang. Jadi makruh makmum duduk seorang-seorang belakang saf. Saf yang jenis dia lah, sama lelaki lah. Kalau perempuan sama perempuan. Sejenis. Jika dapat padanya lapang. Kalau ada kosong, dia duduk seorang, makruh duduk belakang. Jadi kena masuk isi tempat kosong tadi. Bahkan masuk ia akan saf yang ada lapang itu. Bahkan dia masuk ke tempat lapang kosong tadi. Maka jika menyelangi beberapa saf sekalipun, walaupun masa dia nak masuk tu dia langkau, dia langkau beberapa saf sekalipun, tak apa. Sebab apa? Sebab saf yang di belakang tempat kosong tadi taksir, cuai. Jadi kalau dia nak masuk tempat kosong tadi, menyelangi beberapa saf pun tak ada masalah. Itu. Isi tempat kosong. Bagaimana yang masyarakat orang Arab buat tu lah. Kita orang Melayu ni kurang sikit. Jarang. Lambat nak mengosongkan. Kadang-kadang sampai habis semayang kosong kat situ. Jika menyelangi beberapa saf sekalipun, kerana taksir mereka itu, yang ni cuai, taksir itu bahasa Arab, ini cuai mereka itu, cuai orang yang belakang saf tadi, dia cuai, dia tak buat, dia tak isikan saf. Jadi kita jauh tu tak apa, pergilah. Taksir mereka itu dengan meninggalkan lapang itu. Kosong tu dia biarkan macam tu. Jadi kita lah yang jauh berisi. Dan kerana makruh jemaah bagi tiap-tiap mereka yang duduk di bawah saf yang ada lapang itu. Lagi pula makruh depan tu kosong. Saf belakang tu makruh. Saf belakang tu makruh. Saf belakang lagi makruh. Makruh. Sebab tu kalau kosong, isi kekosongan tadi supaya tidak jadi makruh saf yang di belakang. Ingat kosong isi. Ini cerita habis PKP nantilah. Habis Covid, bukan PKP, habis Covid nanti insya-Allah. Sekarang ni memang jarak-jarak lah. Bagi tiap-tiap dan kerana makruh jemaah bagi tiap-tiap mereka yang duduk di bawah di mana di belakang saf yang ada lapang itu, yang ada kosong tu. Dan dengan ini diketahui akan dhaif, yakni lemah perkataan mereka yang berkata tidak luput fadilat jemaah di sini. Jadi ada orang kata kalau kosong tadi tidak luput fadilat berjemaah. Jadi dia kata lemah pendapat tu. Lemah pendapat tu. Jadi bila makruh, luput dah fadilat berjemaah. Tak ada lah 27. Tu. Kemudian panjang lagi perbahasannya, insya-Allah kita sambung kuliah akan datang lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi hari ni sempat baca 2 kitab aja, dah dekat nak sejam dah ni. Jadi cukuplah setakat itu perbahasan mengenai semayam berjamaah. Banyak lagi ni. Itu baru susunan saf. Bab masbuk muafiq belum masuk lagi. Lagi payah. Okey, insya-Allah. Jadi 2 kitab ada sempat ini. Jadi saya tengok ada macam soalan, tu saya berhenti awal lah. Bukan berhenti awal, dah sejam dah ni. 50 minit. Tengok ada soalan. Mana soalan ni? Okey, lafaz pembukaan yang diucapkan ustaz itu apa maksudnya? Jazakallah khair. Jadi kita bila kita baca kitab, sunat kita berdoa lah. Afdal. Digalakkan kita berdoa kepada pengarang. Kita kata qala al-musannif, telah berkata pengarang.
rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati pengarang kitab ini. Wa nafa'ana, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita. Wa nafa'ana bihi, dengannya, dengan pengarang. Wa bi'ulumihi, dan dengan ilmu pengarang. Fid daraini, pada negeri akhirat dan dunia. Dunia dan akhirat. Daraini iaitu dua negeri, iaitu akhirat dan dunia. Itu doa lah sebelum kita baca. Ini sebagai kita kata menghormati pengarang, kita berdoa kepadanya. Dan kita doa supaya ilmu pengarang itu dapat manfaat kepada kita. Okey, seterusnya soalan Syahir As-Sa'di. Kalau perempuan itu dua orang, afdalnya macam mana? Seorang di belakang imam dan seorang sebelah kanan ke? Tak, perempuan memang di belakang imam je. Perempuan tak ada di sebelah kanan imam. Kalau lelaki, imam lelaki, makna perempuan memang di belakang dia. Kalau sama-sama berjamaah perempuan, dia lain. Kalau sama-sama berjamaah perempuan, dia duduk satu baris macam tu. Semua, imam dengan makmum satu baris. Kemudian setengah kitab kata sunat ke depan sikit je, lebih kurang orang kata satu jengkal ke begitulah, ataupun dua tiga ruas jari, untuk membezakan ini imam, ni makmum, tu je. Tapi dia duduk satu baris. Ini kalau berjamaah sama-sama perempuan, kan dia tak ada macam jemaah lelaki, imam duduk kat depan, makmum belakang, semua tu tak. Itu kalau sama-sama perempuan, imam perempuan, makmum perempuan. Tapi kalau imam lelaki, makmum perempuan seorang duduk di belakang, makmum perempuan dua orang duduk di belakang, makmum perempuan tiga orang duduk di belakang, seorang datang pun di belakang imam, dua orang pun di belakang imam. Tapi kalau makmum lelaki tadi kan, seorang sebelah kanan imam dulu. Kalau dua orang datang lelaki duduk sebelah kiri, lepas tu kedua-dua undur ke belakang dan cantum. Macam tu. Perempuan sentiasa di belakang imam, dan jauh sedikit, lebih pada 3 hasta pun tak apa. Okey. Apatah lagi kalau orang tu tadi bukan mahram, kena lebih jauh lagi lah, kerana mendatangkan fitnah. Contohlah kita semayang di mana-mana, kan? Semayang di masjid, katalah semayang di masjid, kemudian datang seorang perempuan, dia tengok kita tengah semayang, kan? Dia nak ikut kita, boleh, tak ada masalah. Dia duduk di tempat perempuan, kita duduk di bahagian lelaki, kan? Walaupun kita tak tahu, tapi dengan syarat dia boleh tahulah perpindahan tu. Maknanya kita baca kuat ke, Allahu Akbar ke macam mana ke, tak ada masalah. Ataupun kita pergi dengan isteri kita ke satu masjid surau yang sempit, isteri duduk di belakang tempat perempuan, kita di depan tempat lelaki, jarak jauh pun tak ada masalah, sebab seorang perempuan dan seorang lelaki. Okey, Abang Fahmi, kelaziman yang kita lihat atau buat biasanya orang ketiga akan tepuk makmum sebelah imam dan dia berdiri di belakang, dan kemudian makmum sebelah imam yang ke belakang. Macam mana tu Ustaz? Perbuatan tu tak tepat. Tak disebutkan dalam kitab. Biasanya orang yang ketiga datang duduk di belakang imam dan dia Allahu Akbar, dia cuit. Tak, bukan macam tu. Tidak disebutkan dalam kitab. Jadi cara itu tak kenalah, bukan kata haram. Tidak menepati piawaian yang digariskan oleh kitab. Yang digariskan macam tu, duduk sebelah kiri, takbir Allahu Akbar ke belakang. Yang datang orang ketiga tu duduk di belakang imam, Allahu Akbar tu tak menepati kaedah. Jadi tak dapat pahala lah. Tak dapat pahala sunat. Yang sunatnya macam tu, duduk belah kiri, sama-sama, kemudian lepas tu baru berundur ke belakang. Tu. Okey. Apa pandangan Ustaz solat jemaah jarak SOP macam sekarang? Jadi pandangan saya, jarak semayang berjemaah berjarak macam sekarang ni, itu yang ditetapkan oleh kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan. Jadi saya sebenarnya tak ada masalah sangat tentang pada pandangan saya, sebab mungkin untuk mengelakkan daripada penyakit-penyakit ni. Cuma yang
Yang saya duk fikir sekarang ni, masjid tak dibuka. Kan? Bagi setengah-setengah negeri lah. Kan? Ada negeri yang buka. Itu. Yang ditutup langsung. Jadi kalau buka dengan SOP jarak ni, saya tak ada masalah sangat. SOP jarak. Mungkin benda betul lah kan. Kerana boleh mengelakkan penyakit. Dengan kajian yang mereka kaji. Cuma pada fikiran saya ni, tak dibuka masjid. Itu je lah. Kalau eloknya kalau dapat buka masjid dan dibenarkan ramai lebih semayang, bagi negeri yang tak dibuka lah. Yang buka tak ada masalah. Okey. Soalan yang seterusnya, apa lagi Kalau kita nak jadikan seseorang itu imam, tapi kanan dia dinding, bolehkah kita berada di kiri imam? Dapatkah fadilat jemaah? Soalan ni dah ditanya pada kuliah lepas. Tak apalah saya jawab balik. Afiq tanya ni. Kalau tu imam tadi duduk di sebelah kanan dah, tak ada tempat nak masuk belah kanan. Macam mana nak buat? Kita berdiri belah kanan imam tadi, kita takbir Allahu Akbar, kita elakkan kanan imam tu pergi ke belah kiri kita. Bermakna kita duduk belah kanan imam. Imam bergerak. Kan? Melainkan tu imam tu duduk dalam satu tempat yang memang betul-betul tak boleh nak bergerak je. Telus-telus dia je. Kan? Kalau telus-telus dia, kita nak duduk belah kiri pun tak boleh. Kan? Itu. Jadi cara dia, kita duduk di sebelah kanan imam, kemudian tertakbir Allahu Akbar, dan kita elakkan imam ke sebelah kiri. Maka dapatlah kita duduk sebelah kanan. Itu caranya. Baik, boleh Jadi kalau tak buat macam tu, tak dapatlah. Itu kerana susunan dia. Kenapa? Kerana Nabi SAW kan pusing. Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, pada kuliah yang lepas kita dah sebut hadisnya, pusing ke belah kanan. Itu menunjukkan benda itu penting lah. Wallahu alam. Saya ingat setakat dulu tak ada soalan. Jadi hampir sejam kuliah kita, cukup lah. Jadi kitab ketiga tu tak sempat baca. Jadi insyaAllah sambung hari Ahad depan lah. Setiap hari Ahad 9:30 pagi insyaAllah pengajian kitab Turas, 3 biji kitab, iaitu kitab tadi Hidayatus Salikin, dan juga Pedoman Sembahyang Berjamaah dan Idaman Penuntut jilid 3 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.